Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Dan hari ini kumpulan kami akan membawakan satu forum bual bicara santai dengan bertajuk Rasuah Gunting dalam Lipatan. Jadi, saya sebagai moderator Muhammad Azri Naib bin Hassan ditemani oleh 3 panel, iaitu kawan-kawan saya sendiri. Iaitu panel yang pertama adalah Muhammad Afiq bin Razak. Panel yang kedua adalah saudara Muhammad Arif Safwan bin Abdul Majid, dan panel yang ketiga adalah Muhammad Alif Syazwan. Kumpulan kami memilih tajuk rasuah kerana baru-baru ini terdapat satu berita yang tular di media sosial, di mana 3 orang penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam Cawangan Sungai Buloh ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia kerana didapati atau disyaki menerima suapan atau sogokan daripada tauke-tauke pusat judi haram ini. Jadi di sini kita lihat pihak berkuasa tempatan atau PBT seharusnya memainkan peranan untuk menegakkan undang-undang. Tetapi kenapa perkara seperti ini boleh terjadi? Di manakah nilai integriti seorang penguatkuasa itu sendiri dalam menegakkan undang-undang? Bagaimana mereka boleh bertindak untuk mengambil rasuah bagi menutupi segala kerja-kerja haram toke-toke pusat judi ini? Jadi pada hari ini kami akan membincangkan bagaimana punca berlakunya rasuah, kesan dan bagaimana kita menangani rasuah ini daripada terus berlaku. Jadi, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel yang pertama, iaitu saudara Muhammad Afiq bin Razak, untuk membincangkan apa itu definisi dan bagaimana punca rasuah ini berlaku. Jadi, dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang bertanya. Saya akan terangkan tentang apa itu makna rasuah. Rasuah merupakan wang yang diberikan oleh pihak lain untuk menyukai suatu perkara atau untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat, tapi salah di sisi undang-undang. Rasuah merupakan gejala sinonim dengan masyarakat kita pada hari ini dan menjadi buah mulut di media massa. Media massa selalu menyiarkan pelbagai kes rasuah yang melibatkan pegawai berprofil tinggi. Sebagai bukti, ini semakin berdosa bak cendawan tumbuh selepas hujan. Senario ini amat menggemparkan kerana gejala rasuah akan mencemarkan nama baik negara kita. Persoalannya, apa punca yang menyebabkan gejala rasuah berlaku? Okey, antara puncanya berlakunya gejala rasuah dalam kalangan masyarakat kita ialah kurangnya didikan agama dan moral. Semua agama di dunia ini menyeru perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan melarang kemudaratan. Didikan agama dan moral merupakan pedoman dan panduan kita semasa menempah belantara kehidupan. Namun demikian, seseorang yang tidak mempunyai iman yang kuat mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Mereka akan leka mengejar kekayaan dan mudah terjerumus ke dalam kejahatan dengan mengambil rasuah. Individu sebegini sudah kehilangan prinsip asas dan ibarat kapal tanpa nahkoda. Jelas bahawa anutan agama dan moral yang kurang mantap akan menyebabkan seseorang melibatkan diri dalam kejar rasuah. Okey, punca yang lain yang ketara ialah masalah ketulusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat menganggap masalah rasuah ini bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang tulus, terutamanya aspek pemberian tender, kontrak dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan ini untuk mengauk keuntungan dan memberikan rasuah. Lagipun, ketiadaan sistem pemantauan berkesan yang bak melepaskan batuk di tangga menyebabkan ramai pekerja awam yang terangsang untuk melakukan jenayah ini. Maka, wabak sosial ini telah menular dalam masyarakat kita sehingga dianggap sebagai asam garam kehidupan dan merupakan kebiasaan di negara kita. Persepsi demikian menyebabkan jumlah kes rasuah melambung tinggi dan menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita. Seperkara lagi, penguatkuasa undang-undang yang lemah dalam sistem perundangan negara kita turut menyumbang kepada penularan gejala rasuah dalam negara kita. Tindakan mahkamah yang menjatuhkan hukuman ringan kepada bersalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah menimbulkan pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman. Hukuman ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana sedar bahawa mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang diambil setelah keluar dari penjara. Terdapat juga anggapan rakyat bahawa masih ada pihak
tertentu yang mengambil rasuah tapi tidak dibawa ke muka pengadilan. Hal ini telah mengikis kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap keikhlasan kerajaan untuk menangani isu rasuah ini. Sesungguhnya kekurangan ketegasan sistem kehakiman kita dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan rasuah merupakan antara penyumbang utama kepada jenayah rasuah di dalam negara kita. So, itu saja yang saya boleh ceritakan. Okey, terima kasih. Terima kasih panel yang pertama, saudara Muhammad Afiq bin Razak dengan kupasan definisi dan punca bagaimana berlakunya gejala rasuah ini. Jadi kita dah dengar bagaimanakah punca berlakunya rasuah. Jadi saya ingin menjemput pula panel yang kedua, Arif Sofwan bin Abdul Majid, untuk membincangkan apa pula kesan daripada gejala rasuah ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator saudara Azri Naim. Saya Arif Sofwan Abdul Majid sebagai panel kedua suka memetik kenyataan Datuk Seri Haji Zakaria bin Haji Jaafar, iaitu Presiden Yayasan Anti Rasuah Malaysia, yang menyebut rasuah telah menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat sama ada kita sedar atau tidak. Kehadirannya dikaburi kerana pemberi dan penerima saling setuju dan menyetujui serta berkompromi akan perbuatan mungkar ini. Bahaya rasuah teramat dahsyat. Kita boleh lihat buku beliau bertajuk Man Ana Perjuangan Menentang Rasuah di halaman 42. Suka saya kaitkan dengan isu yang sedang berlegar sekarang berkenaan dengan isu seorang anggota polis dan 3 orang pegawai penguatkuasa MBSA yang ditahan dan disyaki dan sedang disiasat berkaitan dengan kes sogokan rasuah oleh tauke judi dan peniaga haram di kawasan Sungai Buloh. Saya harap ianya bukanlah fakta, dan jika ianya betul, benarlah, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga, kerana mereka telah menjatuhkan integriti mereka sebagai pegawai penguatkuasa yang sepatutnya setia membateras rasuah di negara kita. Amalan rasuah akan menatijahkan kesan dan kesudahan yang sangat buruk. Saya nukilkan di sini daripada buku Rasuah, punca kesan dan penyelesaiannya dengan 8 poin. Poin yang pertama, rasuah menghancurkan keadilan dalam sesebuah negara. Rasuah melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Yang keempat, rasuah menatijahkan hasil kerja yang buruk. Yang kelima, rasuah menjadikan kos pengurusan akan meningkat. Yang keenam, rasuah menjadikan pengurusan pentadbiran lambat dan kucar kaca. Yang ketujuh, rasuah akan melahirkan orang jahat yang bertambah jahat. Yang terakhir, rasuah menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Akhir kalam, marilah sama-sama kita bertekad untuk menghindarkan dari sebarang bentuk rasuah, tetapi sebaliknya membina jati diri dengan integriti dan amanah yang unggul. Semoga negara kita bebas dari sebarang bentuk rasuah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator, Saudara Azri Naim. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Arif Sofwan bin Abdul Majid, dengan kupasan apakah kesan pada berlakunya gejala rasuah dalam masyarakat kita. Baiklah, saya akan meneruskan forum ini dengan menjemput panel yang ketiga, iaitu Saudara Alif Syazwan bin Sulaiman, untuk membincangkan tentang apakah cara untuk menangani gejala rasuah daripada terus berlaku dalam masyarakat. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator atas soalan yang saya yakin begitu cantik dan begitu baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan menerangkan apakah cara-cara yang terbaik untuk kita menangani masalah rasuah yang semakin hari semakin meruncing dalam kalangan masyarakat kita. Baiklah, yang pertama kita lihat bagaimana peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, kita lihat bagaimana peranan daripada kalangan masyarakat. Yang ketiga dan yang terakhir sekali ialah peranan yang perlu dimainkan oleh kita sendiri sebagai anggota masyarakat, iaitu kita sebagai diri kita sendiri. Pertama, kita lihat bagaimanakah peranan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan seharusnya mengambil dan memuat kuasa undang-undang menerusi agensi-agensi kerajaan seperti pihak polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah,
mengambil dan menguatkuasakan undang-undang tanpa mengira latar belakang siapakah yang melakukan aktiviti rasuah ini. Tangkap dan dakwalah mereka mengikut lunas undang-undang yang benar berdasarkan rule of law. Yang kedua, kita melihat bagaimana masyarakat, iaitu kita sebagai anggota masyarakat perlulah sekiranya kita melihat aktiviti-aktiviti rasuah yang berleluasa seperti di Sungai Buloh itu, kita lihat bagaimana rasuah itu berleluasa, warga asing mampu untuk berniaga sedangkan ada penguatkuasa. Perlulah kita sebagai rakyat, kita ada perasaan ingin tahu bagaimana mereka berniaga, sedangkan mereka tidak boleh berniaga. Ini ada unsur rasuah di sebaliknya. Disebabkan itu, kita sebagai masyarakat perlulah melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, pihak polis ataupun majlis PBT kawasan, dan mengatakan bahawa memberi laporan terhadap peniaga warga asing ini, dan mengatakan bahawa ada aktiviti rasuah di sebalik aktiviti perniagaan mereka. Yang ketiga ialah daripada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini perlulah menjauhkan diri daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang berdosa ini. Kita perlulah menguatkan iman kita, dan hari-hari kita perlu merefleksi diri kita supaya tidak terjerumus terhadap benda-benda sebegini. Kita perlu ingat bahawa segala rezeki yang kita dapat perlulah rezeki yang berkat. Segala aktiviti ataupun pekerjaan yang kita buat perlulah berkat, dan sesungguhnya rasuah ini amat ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlulah bertaubat dan menjauhkan diri kita daripada semua itu. Dan itu sahaja daripada saya, cara-cara untuk kita menangani masalah rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian daripada panel ketiga, Saudara Alif Syazwan bin Sulaiman. Jadi tamatnya perkongsian daripada panel yang ketiga, kita sudah pun sampai di penghujung forum kita. Saya berharap dengan adanya perkongsian pada hari ini, kita sama-sama dapat mementeras gejala rasuah ini daripada terus berlaku. Seperti mana yang kita tahu, rasuah adalah musuh negara. Saya rasa cukup setakat ini untuk video pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.